Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. InsyaAllah kita sementara menantikan sedikit kepada sahabat-sahabat kita untuk masuk kepada majlis kita. Boleh sama-sama bantu sharekan majlis ini. Boleh like page Kubat Center. Kemudian salam Jumaah Mubarakah untuk semua yang baru masuk. Mudah-mudahan sentiasa kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah di hari mulia. Dan sementara kita menantikan kepada sahabat-sahabat kita untuk masuk, sama-sama kita isikan dengan selawat sambil kita sharekan majlis kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Assalamualaikum diucapkan pada sahabat-sahabat yang baru masuk join kita pada pagi ini dan saya menjawab salam yang memberikan salam juga di dalam majlis kita dalam ruangan komen pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Hajar, Kak Nurlia, Kak Basita, Kak Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala insya-Allah. Salam Jumaah Mubarakah, salam Sayyidil Ayyam. Mudah-mudahan penghulu kepada segala hari ini memberikan segala kebaikan-kebaikan dan anugerah daripada Allah Ta'ala untuk kita insya-Allah. Baik, jadi kita ambil sedikit masa pada pagi ini untuk kita sambung kapsul kita berperbahasan pembacaan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini hadis yang ketiga dan hadis yang keempat insya-Allah. Kita pada hari ini siri yang kelima. Kita akan baca dua hadis, hadis ketiga dan hadis keempat insya-Allah. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sayyidina Bara' bin Azib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Okey, kebanyakan daripada sahabat Nabi dalam bab fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadisnya dijelaskan oleh para sahabat. Dia ada dua yang besar kan. Maknanya yang hadisnya banyak. Yang pertama adalah bab khalqi Rasulillah. Khalqi ni maksud dia fizikal, penciptaan. Hadis-hadisnya banyak. Kerana apa? Kerana dan diriwayatkan, maknanya bukan daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada banyak jenis lah. Ada yang memang qaulin Nabi, ada yang qaulis sahabi. Ada yang bersabda baginda Rasul. Itu hadis. Maknanya Nabi bersabda. Dan ada yang berkata para sahabat. Tapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam dua bab besar ini, bab khalqi dan juga tukarkan baris dia saja, bab khuluqi. Khalqi fizikal, khuluqi akhlak. Ya, luar dan dalam, zahir dan batin. Okey. Jadi dua bab ini hadis-hadisnya diriwayatkan oleh sahabat. Maknanya kata-katanya bukan kata-kata Nabi sendiri. Maknanya Nabi tak describe. Kenapa Nabi tak describe? Kerana kalau dalam bab fizikal, orang yang tengok Nabi dan orang menceritakan kepada orang lain. Sahabatlah radhiyallahu anhum. Kita dah baca dua hadis yang pertama dalam siri yang lalu. Sayyidina Anas bin Malik yang riwayatkan. Beliau yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok, dikira, duduk tengok perhati muka Rasulullah, pada wajah Nabi, kat kepala, dekat janggut, dekat pelipis, tak sampai 20 helai uban. Jadi Sayyidina Anas yang sebut hadis tu, bukan Nabi sebut aku mempunyai 20 uban. Bukan begitu. Ya. Hadisnya adalah kata-kata sahabat tapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita nak faham hadis. Dua bab besar ini adalah maknanya yang describe ataupun yang ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diri yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Ya. Yang kedua akhlak lagilah. Akhlak ni apa yang jadi cermin kepada diri kita kepada orang lain. Maksudnya akhlak orang akan tengok kita. Begitu juga dengan fizikal. Kalau orang tanya, Ustaz Fahmi yang mana satu tu? Tu yang hidung kembang-kembang tu lah. Yang mata sepet-sepet sikit tu. Kan? Begitu. Jadi orang tengok dan orang describe. Begitu juga dengan akhlak. Akhlak ni lebih-lebih lagi kalau ada orang yang describe akhlak dia sendiri. Maknanya orang tu kita kata ada masalah sikit lah. Kan? Saya ni sebenarnya orang yang paling jujur lah dalam muka bumi ni, atas muka bumi ni. Kan? Dia describe akhlak dia. Saya ni tak pernah jumpa lah orang yang sejujur saya. Kan? Kalau kita dengar daripada sahabat kita bunyi-bunyi yang macam tu pun kita dah rasa pelik kan. Dia panggil apa? Masuk lift tekan butang sendirilah. Jadi dia angkat naik sendiri kan. Masuk bakul angkat sendiri. Tak ada orang tolong angkat, dia angkat sendiri. Jadi begitulah dua keadaan besar dalam hadis-hadis Nabi SAW, terutama dalam Syama'il. Dua bab ini banyak hadisnya. Kerana sahabat yang describe. Jadi bukan Nabi cerita tentang diri Nabi sendiri, tapi apa yang orang lihat tentang fizikal ataupun tentang akhlak Nabi SAW. Baik. Jadi dalam hadis yang ketiga ini, sabda kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW merupakan seorang yang bertubuh sedang. Sederhana, kita dah sebut. Jauh di antara kedua bahunya. Apa maksud jauh antara kedua bahu? Jauh antara kedua bahu, maksudnya bidang. Ini bahu. Kalau jauh sini, maknanya dadanya bidang. Jadi orang badannya fit. Orang yang badannya sedap. Jauh di antara dua bahu. Kita panggil apa? Dada yang bidang lah. Tubuh yang bidang. Six pack.
Rambut baginda SAW lebat sehingga hujungnya menutupi kepada kedua telinganya. Hujungnya menutupi kepada kedua telinganya. Azimul jummah ila syahmati udhunai. Jadi tutup kepada hujung telinga. Jatuh daripada atas sampai syahmah ni cuping. Jadi daripada atas turun jatuh sampai kepada cuping. Itulah rambut baginda SAW. Nanti bab rambut kita ada. Detail cerita tentang bab rambut Nabi. Sebab banyak sifat rambut ni. Rambut ni adalah sesuatu yang ada pada tubuh kita, yang Allah Ta'ala ciptakan, dan sifatnya dia memanjang mengikut peredaran masa. Kalau maknanya lagi lama dibiarkan, dia akan memanjang. Dia ada bulu-bulu di badan kita yang tidak memanjang. Kan? Jadi bulu kaki kalau kita 30 tahun, dia bukan jadi macam jadi beruang ke, jadi gorila ke sebab dia tak buat apa-apa pada bulu kaki. Bulu kaki kita ni 30 tahun macam itulah dia punya rupa bentuk dia. Kan? Dia tidak memanjang. Tapi ada bulu-bulu pada badan kita yang memanjang. Jadi begitu juga keadaan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan tengok. Ada keadaan yang panjang, ada keadaan pendek. Okey. Kemudian apabila baginda SAW memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda SAW. Ma ra'aitu qattu ahsana min. Ayat ini adalah ayat kesimpulan. Maknanya apa? Aku kalau tengok orang pakai baju merah, tak ada yang lebih tampan daripada baginda Rasul SAW. Daripada hadis ni kita tahu bahawa bolehnya bagi seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna merah. Boleh, tak ada masalah. Dan yang kedua adalah setiap orang dia ada style yang match dengan diri dia. Dan yang match dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah perwatakan yang apabila baginda berambut panjang, kemudian Nabi pakai pakaian merah. Nabi pakai hullah yang berwarna merah, selendang yang berwarna merah ataupun kain di bawah yang berwarna merah. Itu sangat match rupanya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana kita tengok tu naik seri lah, istilah dia naik seri. Baik. Kita sambung hadis yang keempat insya-Allah. Kita sambung hadis yang keempat. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dhillimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Juga daripada perawi yang sama, Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kata beliau, aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang, yang rapi, yang berpakaian merah yang lebih tampan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini lebih panjanglah, lebih detail. Aku tak pernah tengok orang yang dia pakai rambut panjang, maknanya rambutnya panjang dan juga pakai warna merah, sangat rapi, lebih tampan. Tak jumpa yang lagi tampan dah. Itu ayat kesimpulan lah. Kan compare dengan mana-mana pun tak boleh nak compare. Hak tu yang paling handsome sekali, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kehandsoman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kitab-kitab fadail disebutkan, kalau Nabi Yusuf itu yang melihatnya terhiris jari. Kan, kalau Nabi Yusuf tu yang melihatnya terhiris jari. Yang kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat baginda akan terhiris hati. Akan terhiris hati. Maksudnya sangat-sangat akan datang rasa karisma, rasa melihat kepada sesuatu yang hebat, ketokohan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, keindahan, ketampanan itu ada pada wajah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datangkanlah pujian yang macam mana pun, datangkanlah, maknanya tetap tak dapat menggambarkan cukup sangat indah sebenarnya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab Fadail disebut, kalau Nabi Yusuf itu yang memandangnya dengan keindahan wajahnya itu, wanita-wanita yang memandang itu dia ada syahwat dalam hati. Dipandang tu dengan pandangan syahwat.
Tapi tidak bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang melihatnya pandangannya pandangan ta'zim, pandangannya pandangan yang mengagungkan. Itu karisma ataupun aura yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang memukul-mukul kedua-dua bahunya. Kita dah sebut semalam rambut Nabi ikal mayang, jadi dia melentik. Ikal mayang itu melentik. Ya, jadi apabila rambut Nabi panjang, menyentuh, yang melentik itu menyentuh-nyentuh kepada bahu, terutama apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Yang daripada atas ni turun sampai ke cuping, yang bawah belakang turun sampai ke bahu. Jadi orang lelaki boleh tak berambut panjang? Ini adalah ittiba' sunnah. Ini adalah ittiba' sunnah, ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya simpan rambut panjang ni. Kenapa simpan rambut panjang? Sebab nak sampai belajar hadis Nabi, tengok sampai bahu. Jadi saya simpan sampai bahu supaya dapat amalkan ataupun dapat ikut sunnah, dapat pahala. Niatkan untuk ikut. Ini aku buat ni bukan sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah berambut sampai sini. Jadi aku pun pakai rambut sampai sini. Bukan rambut palsu lah. Maknanya rambut kita dibiar panjang. Itu pun cerita panjang lah. Ada hadis musalsal berambut panjang ni. Kan? Kemudian ba'id ma bainal mankibain, sama juga jauh di antara kedua bahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi luas ataupun bidang dada ni juga kata para ulama adalah hikmahnya, fizikalnya nampak luas, yang dalam tu lagi luas. Maksudnya hati baginda sallallahu alaihi wasallam luas, dada baginda, lapang dada baginda untuk merahmati ataupun menerima semua permasalahan umat. Nabi sampaikan dakwah dengan lapang dada. Jadi kita pun kena ambil sama akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang berlapang dada, orang yang bertolak ansur, orang yang cerah hatinya untuk maknanya melihat kepada kebaikan-kebaikan yang ada, dan segala permasalahan yang ada dalam umat, dia melihatnya sebagai satu peluang untuk kita sampaikan, untuk kita perbetulkan, untuk kita doakan akan kebaikan-kebaikan untuk seluruh umat. Begitulah harapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua. Kalau boleh umat baginda selamatkan untuk masuk syurga, maka kita pun memandang begitu juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sama-sama dapat masuk dalam kelas kita pada pagi ini, insya-Allah. Sebentar lagi insya-Allah jam 10 kita akan daurah bersama-sama dengan Ustaz Husni. Tajuk kita pada pagi ini, kita launchkan kopi special kita, kuliah online pagi ini. Kuliah online pagi ini kita akan bahaskan topik by topik, insya-Allah. Kita minggu depan Jumaat kita akan buat lagi kopi special dengan tajuk-tajuk yang berbezalah. Kita select tajuk insya-Allah untuk kita bincang. Tajuk hari ini adalah amalan baqiyatus salihat. Ini kursi ada dua ni. InsyaAllah sebentar lagi jam 10 boleh sama-sama kita tonton di Klinik Ngaji Kubah Center. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.